pakaian, kemudian barulah bapa ni mengazan dan iqamah. Apa tujuannya azan dan iqamahkan baby yang baru lahir itu? Tujuannya untuk memperdengarkan kalimah tauhid. Yang keduanya, mengusir syaitan yang cuba mengganggu seawal kehidupannya, dengan harapan baby itu sepanjang hidupnya akan melakukan apa yang Allah suruh, meninggalkan apa yang Allah larang, tak terberdayalah dengan tipu hela syaitan. Habis kalau dah tua macam mana? Mana ada orang tua lahir? Ya, tak nak bongkar bangun semayang macam mana? Talqinkan. Ada yang kata, puan tu kata talqinkan kalau dia tak nak bangun semayang, talqinkan. Ya, okey. Kemudian perkara sunat dalam solat terbahagi kepada dua, iaitu sunat ab'ad dan sunat hay'at. Sunat ab'ad, ya, sunat ab'ad ni kalau tinggal sunat kita buat sujud syahwi. Betul? Pernah tak tinggal? Pernah tak buat sujud syahwi ni? Pernah. Selalu ke kadang-kala? Kadang-kala. Pertamanya, sunat ab'ad ni ialah membaca tahiyat awal. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah sampai. Selalu kita baca masa rakaat ke berapa? Rakaat ke berapa baca tahiyat awal? Rakaat ke 2. Berapa kali kita baca tahiyat awal? 4 kali. Sembahyang subuh tak ada tahiyat awal sebab dia 2 rakaat. Ya, jangan pula 5. Pula 5 pula subuh. Subuh kita terus dengan tahiyat akhir. Okey. Kemudian salawat kepada Nabi Muhammad selepas tahiyat awal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu yang kedua. Yang ketiga, salawat kepada keluarga Nabi Muhammad selepas tahiyat akhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian membaca doa kunut dalam solat subuh. Kalau tak baca doa kunut, kita disunatkan sujud syahwi. Doa kunut tak baca, sujud syahwi pun terlupa. Sah tak solat kita? Sah. Ya. Kemudian membaca selawat kepada Nabi selepas doa kunut. Ya. Doa kunut, kemudian kita terlupa nak selawat. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait lagi, wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alait wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man alait tabarak rabbana wa ta'ala falakal hamdu kama wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Baca selawat kepada Nabi Muhammad. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa ala ali. Terlupa dah. Dia kalau semayang tu baru teringat. Maknanya kalau kita terlupa membaca selawat kepada keluarga dan sahabat Nabi Muhammad dalam doa kunut, juga kita dituntut itu melupakan sujud, itu merupakan sunat ab'ad juga. Maknanya kalau tertinggal kita boleh sujud syahwi. Okey, kemudian salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Okey. Jika ditinggalkan salah satu daripadanya adalah sunat melakukan sujud syahwi, iaitu melakukan 2 kali sujud sebelum memberi salam. Dah habis tahiyat akhir, kita sujud untuk apa? Sujud syahwi lah kan? Sebagai apa? Asbab kita terlupa melakukan perkara-perkara yang disebutkan tadi. Ya? Okey. Kemudian, sujud berapa kali puan-puan? 2 kali. Duduk antara 2 sujud kita baca apa? Samalah, Rabbi fili warhamni wajiburni warafa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Okey. Itu sunat ab'ad. Sekarang ni sunat hay'at. Sunat hay'at ialah sunat yang tidak perlu diganti dengan sujud syahwi. Sunat-sunat ini amat banyak
Antaranya. Okey. Perempuan. Sunat ab'ad tu tadi, yang atas tadi sunat ab'ad. Kalau kita terlupa, solat kita sah. Kemudian kita terlupa sujud syahwi, solat kita sah tak? Sah juga. Ya. Ya, ya. Sunat kalau nak buat. Tapi dia bukan wajib. Dia bukan wajib. Okey. Pertamanya, mengangkat kedua tangan pada permulaan takbiratul ihram. Dulu kan ditanya berapa kali nak angkat tangan. Bukan kira berapa kali, tetapi tempatnya. Tempat angkat tangan ni pertama memulakan solat Allahu Akbar 1 kali. Kemudian yang keduanya Allahu Akbar nak rakaat. Sami Allahu liman hamidah 3 kali. Kemudian bangun daripada tahiyat awal Allahu Akbar 4 tempat. Ya, okey. Yang pertama tadi sunat hayat mengangkat kedua-dua tangan pada permulaan takbiratul ihram, di mana tapak tangan itu bersamaan dengan bahu dan hujung anak jari pula bersamaan dengan cuping telinga yang sebelah atas dan kedua ibu jari diletakkan bersamaan dengan cuping telinga di bawah. Okey. Yang keduanya sunat hayat ni, kemudian dua tangan itu diturunkan ke bawah, diletakkan dada. Selalunya kita akan letakkan mana? Pusat, atas daripada pusat kita punya pergelangan tangan, dan tangan kanan bertemu dengan pergelangan tangan kiri, dia akan sedikit sebelah kiri. Yang membezakan lelaki dan perempuan, yang kita ni kena apa? Tutup-tutup, rapat-rapat. Okey. Kemudian di mana tapak tangan kanan menggenggam ke atas pergelangan tangan kiri, yang dilakukan sebaik habis lafaz takbiratul ihram mengikut pendapat yang muktamad. Ya, selepas Allahu Akbar, tangan terus kita letakkan bawah dada atas daripada pusat. Jangan macam ni pula. Ya. Jangan kita rabah bawah daripada pusat pula. Dia mesti asas atas daripada pusat, tetapi bawah daripada dada. Biasa? Biasa buat kan? Okey. Betul cara macam tu tak? Betul, alhamdulillah. Okey. Yang ketiganya, membaca doa iftitah selepas takbiratul ihram. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila sampai habis. Doa iftitah itu sunat hayat. Kalau baca dapat pahala, tak baca pun sembahyang kita sah. Ya. Kemudian membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bila nak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ni? Sebelum memulakan bacaan Al-Fatihah. Maknanya usalli fardhu maghribi salasa rakaatil lillahi ta'ala Allahu akbar. Kita terus dengan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila sampai habis. Kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Al-Fatihah sampai habis. Okey? Membaca namanya apa? Ta'awuz pada setiap rakaat. Maknanya sunatnya setiap kali rakaat pertama, kedua, ketiga, sebelum baca Al-Fatihah kita mulakan dengan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru tahu kau selama ni memang dah buat macam tu? Baru tahu? A'udzubillah tu baru tahu? Oh, baca sekali je sebelum ni. Kali ni lepas sebelum baca Al-Fatihah tu kita mulakan dengan a'udzubillah, kemudian baru kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kemudian menyaringkan bacaan. Menyaringkan bacaan ni untuk solat yang malam. Contohnya apa? Solat maghrib, isyak dan paginya subuh. Kalau zuhur dengan asar, perlahan.
Perlahan tu pun kalau kita semayang seorang diri, mestilah telinga kita mendengar apa yang kita lafazkan. Okey. Kemudian diperlahankan bacaan. Diperlahankan bacaan kalau yang semayang siang. Kalau malam kita kuatkan. Semayang sunat pun kalau kita buat siang, kita baca perlahan. Ya, okey. Kemudian lafaz amin selepas membaca surah Al-Fatihah. Sebut amin. Itu pun sunat. Siapa yang sebut amin dapat pahala. Kalau tak sebut amin, taklah berdosa. Tapi sembahyangnya itu sah. Sunat makmum mengucapkan amin berserta dengan amin imamnya. Jika imam tidak mengucap amin atau ia melambatkan amin itu dari waktu yang disunnahkan, maka makmum hendaklah melafazkan amin pada waktu itu walaupun imam tidak mengaminkannya. Jika makmum tidak dapat melafazkan amin bersama dengan imam, maka hendaklah melafazkan amin pada bacaannya. Okey. Kemudian jika makmum membaca surah Al-Fatihah serentak dengan imam dan selesai bersama-sama, memadailah dengan satu amin sahaja. Jika makmum lebih dahulu selesai membaca surah Al-Fatihah dari imam, makmum hendaklah mengaminkan bacaan imamnya pula. Hendaklah dijaharkan lafaz amin sama ada ia seorang imam atau makmum atau solat seorang diri bagi solat yang sunat diperlahankan. Okey. Dah faham dah lafaz apa? Amin. Kemudian seterusnya membaca surah. Surah ni, surah package yang perempuan selalu baca surah apa? Qul ya qul wallah. Rakaat pertama qul ya, rakaat kedua qul wallah. Boleh tak? Boleh. Lagi pendek ustazah. Surah apa? Inna a'tayna. Tu yang pendek kan? 3 je. Boleh tak? Boleh. Ataupun setiap semayang dibaca qul huwallah ya, boleh tak? Boleh. Ya. Semua semayang dia baca surah tu ya. Qul huwallah ya dibaca. Boleh? Boleh. Yang penting baca, jangan tak baca, sebab baca tu dapat pahala, menambahkan pahala berbanding kalau kita meninggalkan. Taklah berdosa, solat kita tu sah, tetapi kita kurang dapat pahala. Okey. Seterusnya mengucapkan takbir. Mengucapkan takbir yang saya sebutkan di awal tadi. Mengucapkan takbir iaitu pada 5 tempat. Pertamanya takbir untuk rokok. Kemudian takbir turun sujud. Ini yang bukan angkat tangan pun ya. Kalau ikut angkat tangan tadi 4 tempat. Yang ni sebut Allahu Akbar. Ya, yang mula-mula tadi kita memulakan solat. Kemudian nak rokok pun kita sebut Allahu Akbar. Iktidal sebut apa? Tak ada takbir dah. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian kita baca apa? Rabbana lakal ham. Kemudian sambung dengan ayat apa? Dah lupa dah. Mana ada dia ambil koteh tu? Dah tinggal dalam koteh, buka dong koteh kitab baca apa? Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Wahai Tuhan kami, bagimu segala puji. Aku memujimu dengan pujian yang banyak, yang baik dan penuh dengan berkah. Jangan tinggal. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Okey, kemudian kita sujud tadi kita dah sebut Allahu Akbar, dah takbir. Kemudian bangkit daripada sujud, Allahu Akbar untuk duduk antara 2 sujud, takbir lagi, Allahu Akbar. Kemudian sujud lagi, Allahu Akbar. Kemudian bangun daripada sujud, Allahu Akbar untuk rakaat kedua. Ini bukan cerita angkat tangan, ini cerita apa? Takbir. Ini bukan cerita TV lah, tapi sebutan itu ketika lafaz takbir tu diucapkan ketika nak rokok, turun ke sujud, bangkit dari sujud, sujud kali kedua, bangun daripada sujud untuk kita bangun. Okey, kemudian
Mengangkat tangan, info, takbir intiqalat, bacaan takbir di dalam solat selain takbiratul ihram, mengangkat tangan. Disunatkan mengangkat kedua-dua tangan seperti takbiratul ihram ketika hendak rukuk, bangun daripada rukuk, kemudian bangun daripada tahiyat awal. 4 tempat tetapi setiap kali. 3 ni setiap kali, tetapi yang mula-mula tu je untuk memulakan solat. Puan-puan boleh faham tak? Tak pun cakap sini pun boleh-boleh. Faham? Faham, alhamdulillah. Orang negeri faham kan? Okey. Kemudian membaca sami Allahu liman hamidah yang kita sebutkan tadi ketika apa? Iktidal. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal ham. Lagi? Dah lupa balik semula. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah. Okey. Kemudian membaca tasbih. Disunatkan membaca tasbih sekurang-kurangnya sekali dalam rukuk dan sujud. Masa rukuk kita baca apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Masa sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Makna masa rukuk tu apa? Maha suci Allah yang agung dengan sifat kepujiannya. Masa sujud Maha suci Allah yang tinggi dengan sifat kepujiannya. Kalau perempuan nak menghafalnya senang ya. Masa rokok tu tadi agung perkataannya. Masa sujud keluarnya apa? Tinggi atau mulia. Boleh insya-Allah. Sebab apa kita nak tahu makna dalam solat ni? Supaya solat kita tu khusyuk. Masa solat kita tak fikir macam-macam lagi dah. Yang kita fokuskan pada solat kita sahaja. Okey, kemudian angkat dia takbir dah sampai dah ke mana-mana dah. Teringatlah kejap lagi apa? Orang nak datang hantar barang lah. Order macam-macam, lepas tu nak semayang, mula dia terfikir macam-macam. Ataupun tengah semayang terfikir pula api panis yang gulai tadi tak tutup balik. Ya Allah, ya Tuhan tu macam-macam. Jadi selesaikan urusan-urusan tu. Nak solat tu patutnya sebelum masuk waktu solat kita dah ready dah nak solat. Bukannya dah azan tu kita masa tu lah nak mengeboh copek-copek nak buat supaya masa semayang sekarang boleh apa? Bondo tu boleh berlaku serentak. Contohnya masa air, masa dia semayang tu lah dia masak air, buka api dia masak air. Tengah-tengah semayang tahiyat akhir berbunyi. Tapi berbunyi air dah keluar-keluar dah ni. Dah tak khusyuk semayang. Jadi selesaikan urusan tu supaya solat kita boleh kita lakukan dengan sempurna. Okey. Kemudian meletakkan 2 tangan di atas paha ketika apa? Pertama ketika duduk antara 2 sujud dan ketika membaca tahiyat awal dan ketika membaca tahiyat akhir. Puan-puan letak tangan tu memang dah ready macam ni ke atau apa macam ni dulu? Macam ni dulu. Ready dah macam ni. Bila asyhadu alla ilaha illallah, kita terus saja angkat jari. Fil alamin innaka hamidum majid. Baru turun. Okey, betul kan? Dah galak kali dah kita belajar tu. Alhamdulillah. Okey, bacaan tasbih. Kemudian apa lagi? Duduk secara tawarruk ketika tahiyat akhir. Apa makna masa duduk tawarruk ni? Kita punggung kita letak dekat lantai masa tahiyat akhir. Duduk iftirash ketika kita membaca tahiyat awal dan ketika duduk antara 2 sujud. Okey. Kemudian memberi salam kedua hukumnya sunat. Memberi salam pertama hukumnya wajib. Kemudian menoleh ke kanan ketika memberi salam pertama. Selesai solat ialah apabila kita mengucapkan Assalamualaikum. Sah dah tu.
Solat kita dah selesai dah kita daripada solat. Warahmatullah kita toleh kanan itu sunat. Kemudian salam kedua, Assalamualaikum warahmatullah. Melafazkan salam kedua dan memalingkan wajah ke kiri, itu pun dikira sunat juga. Okey, selesai dah. Ada apa-apa perempuan nak tanya? Betul tak yang dia buat selama ni? Alhamdulillah betul ya puan. Macam mana? Roh dengan nafsu. Roh dengan nafsu. Nafsu ni macam mana perempuan? Roh ni ada, kita hidup. Kalau roh tak ada, kita jadi mayat. Nafsu ni keinginan kita untuk melakukan sesuatu. Jadi kita ni asbab apa kita ni hidup bernyawa? Sebab dalam badan kita ada ruh. Bila ruh tu keluar daripada jasad, kita jadi mayat. Kalau yang terbujur tu orang panggil mayat ke jenazah? Mayat. Kalau dah diangkat, dokek apa? Orang nak pikul tu masuk dalam tempat tu, itu dipanggil jenazah. Okey. Perbezaan solat lelaki dan perempuan. Kalau lelaki meregangkan dua siku dan dua lambungnya, rusuknya, merenggangkan antara perut dan dua peha ketika rukuk, menyaringkan bacaan pada solat yang nyaring, aurat lelaki antara pusat dan lutut, diboleh menegur dengan bertasbih, sama ada perkara yang tegur itu harus, sunat, wajib, haram dan makruh. Contohnya dia sebut apa? Kalau imamnya silap, dia sebut apa orang lelaki? Subhanallah. Okey. Orang perempuan, maknanya orang lelaki ni dia kalau angkat takbir, buka macam ni, kita kepit. Dia rokok, tangan dia buka, sedangkan kita tutup. Sopan santun. Okey. Kemudiannya, bagi orang perempuan pula, merapatkan perutnya dengan kedua-dua peha ketika rukuk dan sujud. Masa rokok, tangan letak dekat lutut, tetapi siku ni kena dekat perut. Barulah sempurna rokoknya, barulah tutup. Kalau macam orang lelaki, siku dia ni tak kena dekat perut, sebab tu dia buka. Sedangkan kita tutup. Kita dah buat praktikal 2 minggu lepas kan, bulan lepas kan. Okey. Kemudian memperlahankan bacaan di hadapan lelaki yang ada ajnabi, walaupun sembahyang tu sembahyang yang boleh dinyaringkan bacaan. Contohnya maghrib, isyak, subuh, kalau ada orang lelaki, kita tak boleh baca kuat. Tapi kalau semua jemaah tu perempuan, boleh tak baca kuat? Boleh. Saya ingat dulu masa sekolah, saya pun terperanjat, kenapa pula ni orang perempuan imam ni baca kuat pula ni? Ya, kita duduk kampung, sekolah kampung, mana ada sembahyang berjemaahnya semua lelaki jadi imam. Masuk tingkatan 4, rupa imam perempuan. Di musola perempuan lah. Kalau campur dengan lelaki malam Jumaat memang orang lelaki lah. Mula saya kata, oh, kawan kata memanglah perempuan dengan perempuan boleh dinyaringkan bacaannya. Okey, kemudian aurat perempuan merdeka seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan yang zahir. Ya. Kemudian menegur seseorang semasa solat, hendaklah tapak tangan kanan menepuk di atas belakang tangan kiri. Tapak tangan kanan menepuk belakang kiri. Maksudnya macam ni. Jangan galak kali lah. Beria-ria pula. Sekali je. Ya, okey. Seterusnya, habis dah tajuk tu. Ada apa-apa perempuan nak tanya? Boleh tanya je. Boleh demo. Okey, demo sikit. Itu tak datang ke bulan lepas? Bulan lepas kita buat demo kat sana kan? Okey, rokok. Tangan letak dekat lutut kan? Macam ni. Nampak tak yang ni? Yang ni ketak kat sini.
Rokok yang paling baik ialah rokok 90 darjah. Rokok 90 darjah itu kita rokok, kita buka dada. Jangan kaki ya. Sorry, stokin tinggal kat pejabat. Tadi saya pakai kain. Nak sembahyang sunat. Dah solat asar, nak pergi bilik air lagi. Lepas tu buka stokin, rupanya tinggal bawah meja. Lepas tu saya datang, konon dalam beg lah, sampai dalam kereta tengok stokin tak ada. Nak sembahyang tahiyatul masjid pakai kain. Jadi maknanya ni orang macam ni. Bila ni cecah kat sini dia akan jadi rapat macam ni. Buka dada. Bila buka dada dia akan jadi rokok 90 darjah. Rokok 90 darjah ni dia akan menguatkan tulang belakang kita dan dia akan menguatkan kita punya belakang. Ni namanya apa? Belakang lutut, belakang botih kita ni kuat. Boleh praktikal ni. Kalau kita bangun jangan terus berjalan, relax dulu. Dalam 10 saat ke baru kita ni jalan. Sini. Sinilah. Okey, sila rokok. Rokok ni macam ni, buka dada. Macam ni. Contohnya, ini air ni empek sogi, confirm lah dia tak jatuh. Kalau botol ni bulat, dia juga tidak jatuh. Perempuan buka dada, macam ni. Rasa tak torik kat sini? Rasa terik kat sini. Inilah rokok yang sebenar, yang ni kepit kat sini. Macam ni. Yang ni letak dekat kepala lutut. Boleh? Okey, kasih dah faham dah. Alhamdulillah. Maghrib kan buat macam tu ya. Okey, ada lagi nak tanya? Praktikal apa nak tanya lagi? Ya puan. Ya, bacaan Al-Fatihah tu telinga kita kena dengar. Tapi janganlah sampai baris ke sebelah nak dengar. Baris ketiga dengar. Satu, sebelah dengar. Orang sebelah kau apa polak betul dan dia ni. 5 kali Maliki Yaumiddin tak dapat sambung Puan saya duduk boleh? Okey. Okey. Kalau kahak tu banyak je dah. Tak boleh nak baca lagi dah. Macam mana? Boleh telan ke? Wih, telan ni kan? Tidak. Kalau kahak tu banyak, boleh buang tak? Betul. Boleh. Boleh buang. Jangan tolan lah. Boleh buang. Ya. Simpan. Jangan kita tolan. Lah semayang kan kita buang kat luar. Kalau kita tengah-tengah sembahyang keluar kencing je dah. Batal. Alhamdulillah faham. Ya, kencing sebab keluarnya sesuatu daripada kemaluan, ia membatalkan wuduk kita. Bila wuduk batal, maka solat pun batal. Itu penyakit yang orang tu melainkan dia penyakit itu berterusan. Contoh puan-puan, satu lagi. Kadang-kadang kita pernah berlaku tapi kita terlupa nak tanya. Okey. Mulakan solat, Allahu Akbar, doa iftitah kita dah baca. Lepas tu kita baca surah. Ataupun kita dah baca Al-Fatihah, tapi kita rasa Fatihah ni baca ke tak baca? Macam mana nak buat? Fatihah tu rukun, tak boleh tak buat. Macam mana? Tak boleh tak baca. Macam mana? Ya, dengan cepat baca Al-Fatihah balik semula. Kemudian kita teruskan macam biasa. Tak boleh bila kita terlupa tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usalli fardhu maghrib. Sekali lagi semayang. 4 kali semayang kan, siap terlupa ya. Sebab tu sebelum semayang, tolonglah baca apa? Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq tu baca. Kemudian kita baca apa lagi? Kita istighfar, kita selawat, ya.
Semoga solat kita itu tidak lalai lah. Maknanya syaitan tak ganggu-ganggu kita masa kita solat. Bukan senang nak dapat khusyuk. Sebab tu antara nak dapat khusyuk ialah tahu apa makna yang kita sebut. Mata kita tengok sempat sujud. Ya, jangan melilau semayang dia tengok kipas ni 5 pusing ni semua tahu. Dia tengok, kalau kita sembahyang berjemaah, tolong pakaian kita kena jaga, jangan pakai baju yang boleh menimbulkan orang belakang ni tak khusyuk. Ya, dia sembahyang baju dia tulis follow me, follow me. Hard Rock Cafe lah tulis macam-macam. Ya, jadi kalau boleh kita yang datang solat ke masjid, biarlah pakaian kita tu jangan menyebabkan orang lain tak khusyuk solatnya. Telokong kita pun sama. Ya. Orang sebelah kata minggu lepas lain telokongnya, minggu ni lain pula. Ya, biasa-biasa saja okey. Yang pentingnya telekong kita bersih. Okey. Puan-puan, ya. Boleh. Kita nak lancarkan surah yang panjang. Contohnya sembahyang duha, kita nak baca apa? Wadduha. Tak lancar. Kemudian wadduha tu kita foto state, letak depan. Kemudian kita baca. Boleh tak? Boleh. Boleh. Menghafal paling baik lepas tahajud. Nak menghafal. Ya. Tapi kalau puan buat macam tu, boleh juga. Dan insya-Allah setiap kali solat baca yang sama. Saya ingat 5 hari dah selesai dah. Dah boleh lancar dah. Boleh. Saya pun dulu pun ada pengalaman juga macam tu. Sembahyang duha nak baca wadduha tapi tak lancar wadduha masa tu. Makanya foto state besar letak kat sini, letak sini. Makna bacaan pun kita nak memahami pun boleh. Kalau kita letakkan kertas kita susun cantik-cantik. Okey. Boleh? Dia nak tanya lagi? Ya puan. Kalau solat seorang-seorang, suara kita kedengaran oleh telinga kita. Dan mulut konon buka. Jangan. Itu bunyi ular. Kena sebut Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Keluar suara. Telinga kita dengar. Tapi jangan pula Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjemaah ke surau orang sebelah ni kau kan? 5 kali dah Maliki Yaumiddin tak jumpa penyambungnya. Tak khusyuk orang sebab dek kita. Ya, jadi kalau kita sembahyang seorang-seorang, telinga kita dengar, tak apa. Macam mana? Kuat sikit tak apa. Tak apa. Kalau sembahyang maghrib, isyak, subuh, nak kuat pun boleh. Tapi kalau zuhur dengan asar, bacaannya perlahan. Tapi perlahan tu, kita kena keluar suara, telinga kita dengar apa yang kita lafazkan. 5 yang wajib dibaca. Allahu Akbar yang lafazkan. Kemudian Al-Fatihah, kemudian tahiyat akhir, kemudian selawat, kemudiannya yang kelimanya salam. 5 ni mesti dilafazkan dengar suara. Kita lah yang dengar. Ya, kalau imam, makmum yang dengar. Betul? Okey. Kalau dah perempuan, kita nak masuk tajuk yang seterusnya, iaitu perkara-perkara perkara yang membatalkan solat. Apa perkara-perkara yang membatalkan solat? Okey. Pertama perkara yang membatalkan solat ialah bercakap dengan sengaja. Sambil semayang dia berburak. Adakah semayang berburak? Sekiranya sembahyang dia bercakap dengan sengaja, ya, membatalkan solat. Yang keduanya, berdeham atau menangis atau mengerang atau berhembus dengan mulut atau hidung atau batuk atau bersin sekiranya nyata 2 huruf atau 1 huruf yang dapat difahami. Ini maknanya berdeham semua tu dengan sengaja.
Ya. Jika berlaku keadaan itu secara terpaksa dan sedikit pada hurufnya, walaupun nyata daripadanya 2 huruf, setiap kali dilakukan adalah dimaafkan. Tetapi tidak dimaafkan jika keadaan itu dianggap banyak pada huruf dan nyata daripadanya 2 huruf atau 1 huruf yang dapat difahami, kecuali keadaan itu merupakan penyakit yang sentiasa menimpa sehingga kan tidak suci daripadanya masa yang tempat solat padanya, maka tidaklah batal solatnya. Jika seseorang bercakap dengan tidak sengaja ketika sedang bersolat, seperti terlanjur lidah, atau dia tidak mengetahui bahawa bercakap itu haram, atau dia tidak menyedari dirinya sedang bersolat, atau percakapan itu pada hurufnya sedikit, iaitu 6 kalimah atau kurang, tidaklah membatalkan solat. Jika perkataan itu banyak pada hurufnya, iaitu melebihi 6 patah kalimah, maka batallah solatnya. Okey, itu masih lagi berkisar kepada tajuk bercakap dengan sengaja. Okey. Yang kedua, bercakap dengan sengaja, dia nak tanya. Ya puan. Surah, rakaat pertama baca surah, rakaat kedua pun baca surah. Itu tak sengaja, tak ada masalah. Tak sengaja, ya. Dan kita cepat stop, ya. Bukan pula mula dan baca surah pula ni, tu batal. Banyak bona pula ayat karangan dibuat. Ya, cepat stop dan kita terus rokok, tak batal. Okey. Ya. Macam mana puan? Rakaat ketiga tak baca surah. Tak apa, tak batal. Tapi sunnahnya tak begitu. Maknanya kita tak mengikut yang sepatutnya. Tapi ia tidak membatalkan solat. Ya, okey. Tapi kita bermazhab Syafi'i. Tak membatalkan solat. Tapi afdalnya ikut kita di Nusantara yang bermazhab Syafi'i, surah hanya kita baca pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Okey. Boleh? Sambung lagi, ya. Okey, pertama tadi yang membatalkan solat, bercakap dengan sengaja. Yang kedua, melakukan pergerakan yang banyak dan berturut-turut. Pergerakan yang banyak berturut-turut ni ialah pergerakan yang besar. Ya. Tengah-tengah semayang, angkat tangan pula deh. Tengah-tengah semayang nak, masa tu lah nak kotuk ni, longoh-longoh tangan masa tu lah nak buat, batal solat. Pergerakan yang banyak dan berturut-turut. Tapi kalau kita garuk macam ni, satu jari berhenti, satu lagi tak. Boleh garuk, tapi jangan berturut-turut. Sekali garuk, itu sama jugalah kita solat dari sini sampai ujung sah solat. Dengan syarat satu pergerakan kita stop, satu lagi pergerakan kita stop. Tapi apalah punca kau sembahyang kat sini, salam kat sana, angkat takbir kat tengah-tengah, salam ada kat ujung. Kalau tak ada sebab, taklah macam tu. Selalunya dibuat oleh siapa? Mak yang ada anak, betul tak? Ada cucu. Kadang di mana tompek kita nak sujud, di situlah budak tu menggok. Tahu menggok tak? Di situlah budak tu landing. Mana kita beralih tompek, kita beralih dia pun ikut, kita beralih dia ikut. Ataupun nak mengelak daripada binatang berbisa. Ada ular buat macam ni. Nak nunggu kau sujud kat situ. Beralih, setapak boleh, jangan berkojar. Ya, hanya berkojar pula dah. Berkojar kan langsung apa? Batal solat kita. Okey puan-puan? Ya puan. Solat ni ramai orang nak tanya ni. Ya. Tak batalkan solat. Masa kita nak sujud, kita adjust telekung kita ni supaya
orang sebelah ni tak impede kita. Ya, tapi jangan pula dah nak semayang masa tu baru nak botol kan ni. Sebelum semayang tu kita dah elok adjust dah semua ni. Ya, ini dah elok cantik-cantik. Tapi kalau pakai tudung macam ni kena kelepet lah. Kalau tak oningnya patah. Bukan oningnya patah. Kalau tak dia akan menutup kita punya dahi. Tudung murah tak ada masalah patah pun. Ya, tudung perempuan mahal yo. Ya. Okey. Jadinya masa kita sujud, 7 anggota sujud iaitu apa? Dahi, tangan, lutut dan kaki. Yang wajib kono tanpa berlapik adalah dahi. Kaki tak perlu-perlu nak mencari lantai dah. Boleh kaki kita tu berlapik atas kain. Tangan pun tak perlu puan-puan nak buat ni. Mana letak jari? Tak perlu. Bimbang banyak pergerakan. Landing ajalah atas telokong tu. Masa sujud pun yang ni letak dekat perut. Baru kita dapat sujud yang sempurna. Jangan sujud macam kura-kura. Siku jangan letak atas lantai. Angkat. Bila kita letak ni dekat perut kita, kita akan dapat sujud seperti mana orang perempuan sewajarnya melakukan sujud. Kalau kita tak letak dekat perut buat macam ni, tu yang kadang-kadang ambil kawasan orang tu. Orang dah adjust, dah boleh macam ni, semua orang boleh selesa. Bila dia buat macam ni, dah kita pula macam mana nak sujud ni? Sebab tu kena belajar. Tak boleh kita kata tak tahu. Memanglah tak tahu, tak belajar. Ya. Allah tak heran dah kita ni buat dosa. Yang Allah heran lepas buat dosa tak nak bertaubat. Yang Allah heran kenapa tak nak datang belajar. Surau dokek, masjid dokek, tak nak datang belajar. Lepas tu ngaku tak tahu. Macam mana sembahyang duduk tak tahulah. Kalau sakit ni tak payahlah sembahyang sebab Allah tu tahu dia ni sakit. Boleh ke cakap macam tu? Tak boleh. Sebab apa? Selagi akal kita berfungsi, solat itu wajib ditunaikan walaupun pinggang dengan atas itu dah tercabut. Macam mana kata tercabut? Dia putus pinggang dengan atas ni dengan bawah dia putus. Tapi akal masih berfungsi dengan baik. Wajib solat mengikut keupayaan masing-masing ketika itu. Jadi jangan nak pertikaikan sembahyang duduk macam mana, rokok yang lagi tinggi ke, pada sujud ke lagi tinggi. Kalau kita dah sakit, buat sekadar kemampuan kita. Yang sekarang ni berlaku pertikaian tu sebab kita sehat. Betul tak? Kita sehat, nak rokok tu macam mana? Rokok tu berdiri ke, rokok tu sambil duduk? Kalau kita mampu berdiri, rokoklah secara berdiri sebab rokok tu kalau ikut hukum asal dia memang dia buat secara berdiri. Kenapa lah mampu berdiri nak duduk baru nak rokok? Betul? Jadi itu mengikut keupayaan. Sekiranya kita memang tak mampu berdiri lama, barulah kita duduk dan rokok tu kita lakukan secara duduk. Kalau dah duduk tu kita sehat, kena bangun balik semula. Sebab yang tahu sakit dan sehatnya kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Okey, jelas perempuan? Okey. Jadi dahi tu wajib kono. Kalau kita bawa selendang, selendang tu jatuh, kita sujud atas selendang, sah tak solat kita? Kalau selendang tu dah lopeh daripada badan kita, sah. Tapi kalau selendang tu tersangkut dekat telekung kita dan kita sujud atas selendang, solat kita batal. Sebab dia turun bersama dengan kita. Okey. Puan-puan, pakaian nak solat ni senang je. Asalkan pakaian kita menutup aurat, boleh bawa solat. Tapi alangkah baiknya kalau kita ada pakaian khas untuk solat. Sebab apa? Kalau kita pakai baju biasa ni, kita bawa pergi tandas, betul? Tapi kalau kita pakai telokong, bawa pergi tandas tak? Tak. Itu pakaian yang special. Dan tolong puan-puan, bangun pagi nak sembahyang subuh, kalau boleh mandilah. Gosok gigi, mandi, baru kita solat. Wuduk, kita solat. Jangan pakai baju yang tidur malam tadi, entah-entah kono aliu basi, entah-entah tak sedar, terkeluar sedikit ke, najis ke daripada faraj ataupun dubur ke, kita tak sedar, kita pun terus je semayang. Nak
Sembah Allah, biarlah dalam keadaan kita, badan kita, diri kita betul-betul bersih. Betul-betul bersih. Elok mandi dulu. Sebaik-baiknya bangunlah sebelum subuh. Tahajud 2 rakaat, mandi, tahajud 2 rakaat, kemudian sementara nak menunggu waktu subuh tu, bacalah Quran, wirid ke, zikir ke. Tak boleh dah ustazah, sibuk nak masak, nak buat apa semua. Pergilah masak. Joranglah apa-apa nak jorang dulu. Sekarang azan, sekarang berhenti. Semayang, lepas semayang, sambung balik semula kerja kita. Utamakan solat berbanding urusan lain. Mencari akhirat, dunia akan datang sendiri. Kalau mencari dunia, meninggalkan akhirat, boleh jadi dunia yang kita cari itu kita tak dapat. Ya, sebab tu budak-budak kalau dia menghafaz Al-Quran, dia ambil SPM, senang dia straight A. Sebab dia mencari akhirat. Ya, okey ya puan nak tanya? Ya, solat tahajud. Solat tahajud. Solat tahajud ni kita kena tidur dulu. Betul? Puan tanya itu ke? Tengah solat tahajud, masuk waktu subuh, teruskan. Itu asah betul tu. Kalau orang khabar tahajud gajah. Tak ada tahajud gajah ada, yang penting buat. Kalau boleh elaklah. Ya. 5:30 okey lagi nak buat. Kalau 5 sekarang ni subuh pukul berapa? Yang kita tahu azan dia. Kan? Jadi maknanya sempat lagi. Semayang qada boleh buat bila-bila. Ya, lepas asar pun boleh, lepas subuh pun boleh. Sembahyang tahajud mesti tidur dulu hari malam. Tak mau dia tahajud lepas subuh dah. Sama juga sembahyang duha mesti buat pagi. Paling elok pukul 10 pagi. Sebab pukul 10 pagi itu boleh tak kita meninggalkan urusan dunia untuk sujud kepada Allah. Alhamdulillah. Paling baik matahari mencarak nak naik itu adalah pukul 10. Kalau perempuan sibuk tak boleh nak maknanya kita tak boleh nak konsisten pukul 10 pagi, pukul 8 pun boleh. Ya, jangan tinggal puan-puan tahajud, sunat subuh, witir. Witir berapa rakaat? 3. Ya puan? Contohnya orang yang sakit, dia tak sedar, dia tak solat. Solat ni wajib kalau orang tu sedar. Kalau dia tak sedar, dia tak wajib solat. Habis, bateri habis. Wallahualam. Ada suruh berhenti ke? Okey, kalau dia tak sedar, dia tak wajib solat. Ya, nyalo-nyalo kodip-kodip. Okey. Jadinya kalau dia meninggal, dia terlepas daripada tanggungjawab melaksanakan solat. Dan kita pun tak wajib qadakan solat orang yang tak wajib qadakan solat orang lain. Puasa boleh qada, zakat boleh bayar, haji boleh buat. Haji ni maknanya kita upah haji lah. Tetapi untuk solat tak payah, tak perlu. Sebab tu puan-puan, dalam apa jua keadaan, selagi akal kita berfungsi, solat tetap kena buat. Tapi yang puan tanya tadi, dia tak sedar. Bila dia tak sedar, akal dia tidak berfungsi dengan baik, maka jatuhlah kefarduan solat kepada dia. Kalau dia meninggal, dia tak dibebankan dengan tanggungjawab meninggalkan solat tu, tak ada. Sebab dia tak sedar. Kalau dia tak ingat tu tak ada. Tak ada tuntutan solat. Macam orang koma, wajib solat tak? Tak wajib, tapi kita sebagai waris eloklah kita cakap apa? Mak, dah masuk dah waktu maghrib. Sebab dia dengar, cuma dia tak boleh bersuara je. Paling tidak, kita berzikir, kita baca-baca ayat Al-Quran kat dia supaya dia dengar. Tak ada. Tak on ni tak ada. Tak ada ngah. Memang tak ada.
Saya nak cakap lebih kuat lagi macam mana? Ni yang paling kuat Tak ada ha. Nyala sikit-sikit. Ya, okey ya. Suruh berhenti. Okey, apa lagi ada perempuan nak tanya? Tak. Sebab dia tak sedar. Samalah macam orang yang datang haid kena qada solat tak? Tak. Tak qada. Sebab tu perempuan, kita sedar. Cumanya sekarang ni kita tak ada wuduk. Ataupun wuduk kita dah batal. Ataupun kita ni pakaian tak ada yang menutup aurat. Ataupun badan kita ni ada najis. Tetap juga kena solat. Itu namanya hormat waktu. Bukannya hormat waktu maghrib, senyap kejap. Hormat waktu maghrib. Kan hormat waktu isyak. Tak. Solat tetap kena buat walaupun solat tu tak sah. Ada orang kata kalau tak sah kenapa nak buat? Kenapa nak buat? Sebab dibimbangi sekiranya kita mati belum sampai qada solat tu. Contohnya kita tak buat solat hormat waktu. Kemudian kita mati. Kita berdosa kerana meninggalkan solat. Tetapi sekiranya kita dah buat solat hormat waktu dan kita meninggal sebelum kita sempat qada solat tu, kita terlepas daripada dosa meninggalkan solat. Ni kadang-kadang kita lupa ni. Masuk selagi belum beranak, tuntutan solat itu fardu. Ya, buka Bateri ke? Okey. Itu baru cerita nak beranak. Lepas beranak pun dulu-dulu kita mandi wajib bila? Hari ke-45 mandi wajib. Darah nifas ni kering hari ke 30. Sepatutnya kering aja darah nifas, wajib mandi, wajib solat. Tapi apa yang berlaku, kita tunggu hari 44, hari ke-45 baru mandi wajib. Maknanya 15 hari yang kita tak solat tu, kita wajib qada. Sebab tu lepas solat fardu, kita buatlah solat qada. Supaya apa? Kita terlepas daripada dosa-dosa meninggalkan solat. Sebab dia dulu kita tak tahu. Adalah yang cakap menyusah datang. Kalau tahu, kalau tak tahu, tak yah kan tak ada. Sebab tahu ni lah kena qada. Macam tu pula. Lebih baik kita tahu awal daripada umur dah lanjut baru tahu. Lagi banyak nak kena qada. Ada juga orang tanya macam mana nak buat sunat Nak buat sunat ke nak buat qada dulu? Kalau yang rawatib tu mengiringi waktu tu, lepas maghrib kita buatlah ba'da maghrib, lepas tu baru qada. Sebab kalau buat qada, mana nak letakkan ba'da maghrib tu? Ba'da maghrib tu selepas solat maghrib. Sama jugalah dengan isyak. Lepas isyak kita buat sunat isyak, kemudian baru kita buat qada isyak. Lepas qada isyak, kalau nak buat taubat, buatlah taubat. Lepas tu kita buat witir 3 rakaat, barulah kita tidur. Ya, puan-puan nak istiqomah solat-solat sunat, solat-solat qada ni awal waktu. Kalaulah asal kita pukul 5.30, agak-agak buat tak qada solat. Tak. Tapi kalau asal kita pukul 4.20, kita akan buat qada solat. Jadi motivasikan diri kita, solatlah di awal waktu. InsyaAllah kalau kita mengutamakan solat di awal waktu, segala urusan-urusan dunia kita Allah permudahkan. Ya, okey. Ada lagi nak tanya? Makna baru satu je lah. Ya, perkara yang membatalkan solat. Okey, banyak lagi ni. Baru sampai melakukan pergerakan yang banyak berturut-turut. Okey. Saya sambung sikit lagi boleh tak? Nanti bulan depan kita terus masuk kepada sujud syahwi. Okey, seterusnya berhadas kecil atau besar semasa solat. Berhadas kecil ni tadi wuduk ni terbatal sebab dia terkeluar kencing ataupun terkeluar kentut. Berhadas besar semasa solat, dia period semasa solat, maka solatnya
batal. Kemudian terkena najis yang tidak dimaafkan. Kalau najis tu kering, segera kita buang, dia tidak membatalkan solat kita. Kalaulah najis tu banyak dan kita biarkan tanpa kita buang, maknanya dia boleh membatalkan solat kita. Terbuka aurat. Kalau terbuka aurat tidak sengaja dan terbuka aurat tu sedikit dan kita tutup cepat, dia tidak membatalkan solat kita. Okey, kita diminta untuk stop sebab ada kerja-kerja penambahbaikan kipeh kita. Kena berhenti awal kan kau import dia kipeh. Puan-puan, insya-Allah nanti kita sambung pada bulan hadapan di hari yang sama, waktu yang sama. Saya minta maaf atas kekurangan. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu adalah kelemahan saya. Minta maaf salah dan silap. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dengan surah wal as. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi husr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.